Didik TV KPM. Nak lagi cikgu, saya nak lagi eksperimen, nak belajar lagi pasal ketumpatan ni cikgu. Ya, kita ada lagi Akmal, jangan risau dan murid-murid pun kita ada lagi, okey? Hari ini jom kita masuk, kita tambah lagi iaitu ketumpatan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jom kita tengok gambar yang pertama. Baik. Sedapnya. Dahaga kan? Okey, sejuk-sejuk ni. Okey, Akmal, apa yang Akmal nampak di sini? Saya nampak ais kosong dan bercakap mengenai ketumpatan, ais batu tu dia timbul lah cikgu. Okey, dia timbul. Kalau Akmal nak kaitkan dengan ketumpatan, alright. Kenapa sesuatu objek itu timbul? Dia kurang tumpat. Okey, Ya, jom less kita dense, lihat. Ya. Oleh disebabkan ais kurang tumpat daripada air, maka ais terapung di atas permukaan air. Ingat objek yang timbul kurang tumpat daripada air. Objek yang tenggelam lebih tumpat daripada air. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Pernah tak Akmal tengok? Baru je cikgu. Baru? Kau pergi mana? Anak saya punya ni cikgu, hari jadi. Hari jadi. Ya. Okey, belon apa tu Akmal? Belon yang tu, yang helium tu cikgu. Yang helium tu. Dia terapung ke dia berada di bawah? Dia terapung cikgu. Dia terapung. Tapi saya pernah nampak kalau belon ni kan ada yang terapung tu yang helium lah kan. Lagi satu yang dekat bawah-bawah tu, yang dia letak dekat bawah-bawah tu. Okey. Kadang-kadang kalau Akmal tiup sendiri belon tersebut kan, belon tu tak akan terapung, betul? Betul. Kerana di dalam belon tersebut kita tiupkan karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida lebih tumpat daripada udara. Disebabkan lebih tumpat, sebab itulah belon yang kita tiup sendiri yang berisi gas karbon dioksida itu tidak akan timbul. Buatlah macam mana sekalipun cikgu. Ya, betul. Tetap Buatlah akan macam mana. berada tidak. di... Ya, betul. Ya. Okey. Jom kita lihat. Belon yang berisi gas helium terapung di udara kerana gas helium kurang tumpat daripada udara. Okey, seterusnya gambar ini, Akmal. Pasal apa ni cikgu? Apa tu? Apa tu? Gambar apa tu? Saya nampak kayu balak cikgu. Okey, kayu balak. Kayu balak tu berada di mana? Kenapa dia dekat atas permukaan air? Sebab setahu saya kalau kayu-kayu ni kan dia kan berat. Okey. Jadi dia akan tenggelam. Okey. Tapi ini dia timbul. Ditimbul. Okey, timbul tu tak mengapa. Okey. Kita tahu, kita dah belajar. Sesuatu objek yang timbul disebabkan objek itu kurang tumpat daripada air. Cuma cikgu nak tahu kenapa dia letak kayu itu di dalam air. Nak basuh ke? Nak basuh ke kayu tu? Taklah cikgu, dia nak buat jalan kot. Nak buat jalan. Ada sikit kaitan tu sebenarnya. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengangkut kayu balak. Okey, ini satu cara cara pengangkutan kita mengangkut kayu balak. Ada juga kadang-kadang kita menggunakan air sungai ataupun konsep ketumpatan untuk kita mengangkut buah-buahan daripada satu ladang ke ladang yang lain menggunakan air sungai. Okey. Jom kita lihat apakah konsepnya. Kayu balak diangkut menggunakan air kerana kayu balak kurang tumpat berbanding dengan air. Sebab itu dia timbul. Jadi cikgu nak Akmal buat simulasi lah. Simulasi pengangkutan kayu balak menggunakan air. Mana jom. saya nak cari kayu balak pula dalam studio ni cikgu? Kat situ. Okey, boleh cikgu? Kayu balak. Tipu-tipulah. Simulasi kan? Simulasi. Kayu balak simulasi. Dekat tangan saya ni ada kayu balak. Okey, lepas tu kita nak buat apa ni cikgu? Letak je dalam air tu, kita uji. Okey, saya letak beberapa lah. Ya. Okey, saya akan letak 1, 2, 3, 4. Ya. Nampak tak? Saya akan letakkan lagi sekali 1, 2, 3, 4. Dan ternyata cikgu, kayu balak ni betul-betul terapung cikgu. Betul-betul terapung kan, timbul kerana ia kurang tumpat daripada air. Okey. So dia juga digunakan sebagai salah satu kaedah pengangkutan lah. Jimatlah. Okey, kita guna air, tak menggunakan, kalau kita gunakan lori nak habis duit minyak lagi. So ini cara yang sesuai untuk kita angkut kayu balak yang sangat-sangat besar tu kan. Okey, seterusnya Akmal, cikgu ada extra knowledge, pengetahuan berkaitan ketumpatan dalam kehidupan seharian kita. Akmal cuba tengok di atas meja Akmal. Okey, ada
satu alat untuk mengukur kemasinan air. Okey. Okey, untuk mengukur kemasinan air. Okey. Air biasa ketumpatannya adalah 1 gram per unit isi padu. Yang kita dah belajar tadi. Ya, betul. Okey. Kalau air yang cikgu letakkan garam, okey, ketumpatannya akan meningkat. Semestinya. Betul kan? Menjadi lebih daripada 1 gram per unit isi padu. Jadi alat itu untuk menguji betul tak? Betul tak pengiraan tadi tu? Ketumpatan air adalah 1 gram per unit isi padu dan ketumpatan air yang bercampur garam, ketumpatannya lebih daripada 1 gram per unit isi padu. Kita boleh buktikan dengan alat tersebut. Sekarang juga? Sekarang juga Mari kita Akmal buat. lakukan. Akmal ambil air biasa dahulu, Akmal. Okey. Ini air biasa, cikgu? Air biasa Akmal masukkan perlahan-lahan sehingga paras air. Okey, sehingga paras air. Okay, Akmal akan lihat penunjuk itu akan meningkat. Yalah, cikgu. Dia letak kat satu saja. Ya, terbukti kan bahawa ketumpatan air biasa adalah 1 gram per unit isi padu. Okey, saya nak cucuk air garam ni pula, tak cikgu. sabarlah tu. Yeah. Tak sabar. Okey, saya buang air kat dalam ni, cikgu. Buang. Buang air tu. Alright. Okey. Akmal masukkan air garam. Wah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita lihat apa yang berlaku kepada penunjuk tersebut. Tak ada apa-apa pun, cikgu. Sekejaplah. Tak ada apa-apa pun, cikgu. Sekejap. Cikgu. Naikkan. Ui, naik dah tinggi no. Lebih daripada skala. Wah. Ketumpatannya sangat tinggi sehingga lebih daripada skala. Betul lah, cikgu. Bau ke? Berbau ke? Bau macam air udang, cikgu. Okey, sebenarnya itu adalah alat untuk menguji kemasinan air laut. Okey, bagi penggemar, bagi penggemar yang membela ikan-ikan air laut, alat ini sangat membantu untuk mengukur kemasinan air laut tersebut. Kerana ikan mahupun tumbuhan mahupun hidupan laut, mereka memerlukan kemasinan air yang tepat untuk hidup. Jadi alat ini akan digunakan. Alat untuk mengukur kemasinan air. Jadi terbukti bahawa air garam ketumpatannya lebih tinggi daripada 1. Jadi masinnya air ni, air yang cikgu letak ni, air yang cikgu buat itu air garam sangat masin sehingga ketumpatannya lebih daripada skala. Terkeluar orang kata. Betul cikgu. Kan skala dia terkeluar. Wah. Maksudnya sangat tumpatlah. Baik, cikgu. Seronoknya saya belajar hari ini, cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan kesimpulan apa yang kita dah belajar hari ini mengenai ketumpatan? Okey, ketumpatan. Cikgu simpulkan balik kepada definisi ketumpatan. Ketumpatan ialah jisim per unit isi padu bagi sesuatu objek. Dan sesuatu objek akan timbul jika ketumpatannya lebih rendah berbanding air. Dan objek itu juga akan tenggelam apabila objek itu mempunyai ketumpatan yang lebih daripada air. Cikgu simpulkan balik. Cikgu takut tersalah konsep nanti. Kesian murid-murid di rumah. Okey, cikgu ulang. Ketumpatan boleh dikaitkan dengan timbul ataupun tenggelam. Betul. Sesuatu objek itu akan timbul apabila ketumpatannya kurang daripada air. Okey. Dan objek itu pula akan tenggelam apabila ketumpatannya lebih daripada air. Cantik, cikgu. Baik. Cikgu, prestasi keseluruhan saya, cikgu. Okey, prestasi keseluruhan. Jomlah kita tengok board. Okey, kat sini ada. Penuh. Masya Allah. Penuh carta saya bijak. Penuh. Ya Allah. Saya sejujurnya, cikgu, saya nak kembali balik ke sekolah, nak belajar sains dengan cikgu. Boleh ke? Boleh. Minggu depan saya daftar. Baik. Terima kasih. Kita masuk kelas ekstra Cikgu, kalau murid-murid ini nak mencari bahan rujukan, macam mana pula, cikgu? Okey, bagi murid-murid yang ingin mencari bahan rujukan, boleh pergi ke portal Delima Sumberku. Banyak bahan-bahan di situ. Baik, terima kasih banyak Cikgu Ika. It was wonderful. Yes, it's amazing. Dan juga kepada Cikgu Lina, thank you very much. Didik TV KPM